Lalu Jibril alaihissalam sayang pada orang tersebut, sayang kat manusia tu. Bila Jibril sayang, Jibril akan bagi tahu kepada semua malaikat, kan Sayyidina Jibril ketua kepada semua malaikat. Jibril akan maklumkan pada semua malaikat, Allah Ta'ala kasih dengan hamba ni, aku kasih dengan hamba ni, kamu sebagai para malaikat kasihlah kepada hamba ni. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke-21 daripada bulan Zulhijjah 1442 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu insya-Allah secara online ataupun dalam perkataan yang disebut sebagai perkongsian info insya-Allah pada malam ini. Yang mana malam ni insya-Allah kita akan membicarakan berkaitan dengan satu tajuk yang penting, satu tajuk yang mungkin kita sama-sama boleh ambil faedah, ambil manfaat, ambil pengajaran, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Malam ni insya-Allah saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan beberapa akhlak ataupun beberapa ajaran yang terdapat di dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, ataupun dalam perkataan yang lain berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Tak kiralah manusia tu jiran ke, manusia tu orang yang ada di kampung yang jauh daripada kita ke, ataupun di negeri yang berbeza daripada negeri kita ke, ataupun yang berbeza negara daripada negara kita, tak kiralah. Yang penting bila kita hidup di dalam sesebuah komuniti, tak kiralah di rumah ke, di ofis ke, di mana ke, bila kita duduk dalam suasana ataupun bermasyarakat ini, kita hidup bersama dengan manusia lain, ada beberapa ataupun ada banyak adab yang dianjurkan dalam Islam yang diminta untuk kita laksanakan. Dan malam ni insya-Allah saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian beberapa adab lah. Nak kongsi semua tak mampu, kan? Tetapi beberapa adab yang boleh kita kongsikan, yang boleh kita ambil sama-sama dalam kehidupan kita. Jadi kita sama-sama cuba praktikkan insya-Allah, mudah-mudahan. Nah, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kehidupan kita atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita syu'uban wa qabaila. Dalam keadaan kita ni hidup bersyi'ab ataupun berpuak-puak, wa qabaila berqabilah-qabilah, li ta'arafu, untuk kita sama-sama bersual kenal sesama kita. Jadi bila dijadikan kita dalam keadaan kepelbagaian ini, dijadikan kita dalam keadaan yang berbeza ini, Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita berkaitan dengan cara untuk kita bergaul dengan manusia, untuk kita bergaul dengan orang ramai, untuk kita bercampur dengan orang lah, tu dalam bahasa mudah dia. Yang mana mudah-mudahan dengan percampuran yang berbetulan dengan agama, maksudnya kalau kita ikut apa yang diperkatakan oleh agama, insya-Allah percampuran dan pergaulan kita tu akan menjadi harmoni, akan menjadi elok insya-Allah. Dan mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini kita sama-sama dapat ambil faedah bersama insya-Allah. Malam ni insya-Allah antara perkara yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian, beberapa buah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan isu adab hidup bermasyarakat ini. Jadi mudah-mudahan kita ambil. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Jadi saya baca dulu.
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا رواه مالك. وفي رواية الترمذي قال يقول الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء أو كما قال. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Jadi hadis yang kita baca ini adalah satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini maknanya daripada Allah taala tapi lafaznya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ini kalau kita tengok dari sudut ranking, Al-Quran berada pada kedudukan yang pertama, hadis qudsi berada pada kedudukan yang kedua, dan kemudiannya hadis-hadis nabawi, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis qudsi ini kebanyakannya mengandungi pesanan ataupun nasihat yang boleh untuk kita ambil pengajaran. Dan salah satu tanda yang mudah untuk kita mengetahui hadis qudsi ini coraknya macam mana, ni tanda yang simple lah untuk orang awam macam kita ni. Kalau kita baca Al-Quran, baca terjemahan Quran, dia akan sebut Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala berfirman. Jadi kita dengar mana-mana guru bercakap, ataupun kita tengok tulisan, apa-apa tulisan, dia tulis di tulisan tersebut Allah Ta'ala berfirman. Jadi itu tandanya itu ayat Quran. Boleh? Satu. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, akan disebut Nabi SAW bersabda. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hadis nabawi, itu semua sudah maklum. Tapi kalau ada dua-dua sekali, hadis qudsi pun ada, minta maaf, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pun ada dalam ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ada dua-dua sekali dalam satu ayat ataupun satu ucapan. Jadi kita boleh buat gambaran umum, itu hadis qudsi. Boleh noh? Jadi cara nak kenal itu tak susah sangatlah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ada dua sekali dalam tu. Baik. Allah Ta'ala menyatakan, wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya. Adalah wajib bagiku mencintai orang-orang yang saling mencintai kerana aku. Al-mutajalisina fiyya. Orang-orang yang duduk bersama-sama kerana aku. Al-mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling kunjung mengunjungi kerana aku. Al-mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling memberi ataupun menanggung kerana aku. Baik. Sahabat-sahabat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya translate, tak perlu nak detail panjang-panjang pandangan ulama, apa kita nak ringkaskan poin. Saya nak sebut dalam bahasa mudahnya macam ni. Kita sebagai manusia, saya rasa kita semua nak Allah Ta'ala kasih pada kita. Saya rasa kita semua nak Allah Ta'ala sayang pada kita, kasih pada kita. Kita nak Allah Ta'ala sentiasa mengingati kita. Kita nak menjadi sebahagian ataupun menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kita nak Allah Ta'ala sayang pada kita. Baik. Dan rupanya sahabat-sahabat yang mendengar pada malam ni, rupanya dalam hadis ini Nabi SAW cerita pada kita berkaitan dengan macam mana cara nak dapatkan kasih Allah Ta'ala. Macam mana cara nak dapatkan sayang Allah Ta'ala. Kan selalu kita kalau jadi isteri ataupun jadi suami, jadi isteri lah contoh, kita nak suami kita sayang pada kita, kita nak suami kita kasih pada kita. Rupanya antara cara paling mudah, kita kena tahu apa yang suami kita paling suka. Apa yang dia suka, buat. Apa yang dia benci, dia tak suka, dia tak berkenan, jangan buat. Cepatlah kita dapat kasih dia. Itu poin mudah. Cepat kita dapat kasih dia. Kalau kita jadi isteri, apa yang suami suka, kita tak buat. Kita rasa ikut kita. Kita tak ikut apa yang suami suka, kita ikut kita. Kita suka perkara tersebut, kita buat. Kita tak suka, kita tinggal. Apa yang suami suka, kita tak buat. Apa yang suami tak suka, kita belah buat, langgar buat.
Dengan harapan kita rasa tak apa, suami tu lama-lama dia suka. Kan? Orang yang berfikir macam ni, orang yang fikir macam ni, dia takkan dapat kasih suami dia tu. Sebab apa? Sebab dia buat benda yang suami tak suka. Itu ya sebenarnya. Ustaz, saya nak suami suka pada... kalau kita nak orang suka pada kita, kita kena buat sesuatu yang dia suka. Itu ya. Kaedah ni saya rasa sahabat-sahabat pun tahu kan. So ni. Dan hari ni kita nak tengok, kita nak Allah Ta'ala kasih pada kita. Dia bila Tuhan kasih ni habis minta lah. Nah, sahabat-sahabat pernah dengar ada satu hadis. Allah Ta'ala berfirman pada Jibril, ya Jibril, inni uhibbuh. Wahai Jibril, aku sayang dengan hamba ni. Maka kamu sayanglah pada dia. Lalu Jibril alaihissalam sayang pada orang tersebut. Sayang kat manusia tu. Bila Jibril sayang, Jibril akan bagi tahu kepada semua malaikat. Kan Sayyidina Jibril ketua kepada semua malaikat. Jibril akan maklumkan pada semua malaikat, Allah Ta'ala kasih dengan hamba ni. Aku kasih dengan hamba ni. Kamu sebagai para malaikat, kasihlah kepada hamba ni. Boleh dapat zakat tu? Selesai. Dan bila malaikat semua kasih pada hamba Allah Ta'ala ni, kan malaikat ada yang bertugas turun jaga manusia dan sebagainya. Bila malaikat turun menjaga makhluk Allah di muka bumi ni, turun pada langit, turun pada bumi, turun pada air, turun pada bukit, turun menjaga binatang, turun menjaga manusia. Kan malaikat ada yang bertugas menjaga makhluk Allah Ta'ala. Mereka akan memaklumkan Allah Ta'ala sayang dengan orang ni. Jadi makhluk Allah yang lain atas muka bumi semua kasih pada orang ni. Sebab tu kadang-kadang sahabat-sahabat tengok, ni contoh lah nak bagi senang faham. Lepas tu kadang-kadang sahabat-sahabat tengok ada manusia yang Allah Ta'ala kasih. Bila kasih ni kita sebut sebenarnya sebagai istilah wali. Allah Ta'ala kasih pada mana-mana manusia. Kita boleh tengok kehidupannya kadang-kadang nampak berbeza berbanding kita. Saya buat contoh simple. Sahabat-sahabat pernah dengarkan Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi pernah ada orang komplain. Tak silap saya ada orang komplain Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi ni tak semayang di masjid, tak semayang bersama dengan mereka. Imam Nawawi ni tak semayang Jumaat. Akhirnya bila ada orang minta maaf. Itu cerita ulama Indonesia. Al-Imam Nawawi cerita lain, cerita tukang sapu. Tak apalah, cerita yang hampir sama. Cerita ada seorang alim pada Indonesia. Cerita yang hampir sama. Tapi cerita Imam Nawawi tak ada komplain lah. Tapi cerita ulama Indonesia ni orang komplain. Apa Tok Guru tak semayang di masjid sama kami? Apa Tok Guru? Akhirnya Tok Guru tu buat apa? Dia pegang lelaki-lelaki tu, dia tolak lelaki-lelaki tu. Bila lelaki-lelaki tu jatuh, rupanya dia tidak berada di Indonesia masa tu. Dia berada dengan guru tersebut di Makkatul Mukarramah. Lalu guru dia kata apa? Di sinilah aku semayang waktu. Semayang fardu 5 waktu setiap hari. Kalau kita tengok cerita ni merepek, dia mungkin merepek bagi orang yang tak pernah melaluinya. Tapi bagi orang-orang yang pernah melaluinya, pernah mengikutinya, kita akan tengok, kita akan nampak kebenarannya. Kenapa jadi mudah macam tu? Wallahu alam, boleh jadi bumi dilipatkan untuk ulama orang alim tersebut. Bumi kasih kat dia. Sahabat-sahabat pernah dengar cerita tutup wali dulu kan? Orang wali ni kekasih. Orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Pernah dengar cerita? Kadang-kadang dia naik-naik motor, kadang Allah Ta'ala bagi, dia tuang ayak, dia tak jadi selalu. Tapi waktu-waktu yang terdesak, diperlukan, waktu-waktu yang betul-betul kritikal, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ada cerita kan, naik motor kata, tiba-tiba minyak motor habis. Kan, ambil ayak tuang. Akhirnya pesan jangan buka tank, jangan buka dah. Akhirnya boleh berjalan. Sebab apa? Sebab air kasih pada dia. Kerana Allah Ta'ala kasih, malaikat kasih, semua makhluk akan kasih pada dia. Saya pernah jumpa satu orang manusia. Ni kata contoh Allah Ta'ala kasih. Mana-mana budak yang ada masalah, budak-budak agak ada masalah, tak mau pergi sekolah apa kan. Kadang-kadang dia bawa pergi dekat dia je. Dia bukan bawa-bawa. Dia pegang tangan budak, belakang budak tu. Dia kata, pergilah sekolah. Nah, tak payahlah duduk main banyak. Esok budak tu bangun pergi sekolah. Tak payah suruh dah. Allah Ta'ala bagi. Sedangkan orang lain cakap, mak ayah cakap tak ikut. Orang cakap tak ikut. Orang marah tak dengar. Dia pergi jumpa orang alim tu. Orang alim tepuk je. Pergi sekolah. Esok bangun pergi sekolah. Jumpa-jumpa je gitu kan. Kalau kita fikir cara logik, apa kaitannya? Rupanya kalau kita tengok malam ni, rupanya bila manusia tu Allah Ta'ala kasih, makhluk semua akan kasih pada dia. Itu ya maknanya.
Sebab itu malam ni kalau sahabat-sahabat nak orang-orang keliling kita kasih pada kita, sahabat-sahabat nak manusia kasih pada kita, kita perlu dapatkan kasih Allah Ta'ala terlebih dahulu. Dan malam ni kita akan dikongsi, malam ni kita akan berkongsi macam mana nak Allah Ta'ala kasih pada kita. Apa yang kita nak kena buat? Ada orang kata semayang banyak, ada orang kata kena puasa banyak, ada orang kata kena sedekah banyak. Jadi malam ni kita tengok apa yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sebut, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah Ta'ala menyatakan, wajib mendapat kasihku bagi orang-orang yang mencintai kerana aku. Ataupun dalam perkataan yang lain, kecintaanku akan diperoleh oleh orang-orang yang saling mencintai kerana aku. Yang pertama sekali, orang-orang yang nak dapatkan kasih Allah Ta'ala ni, nombor satu sekali, orang yang sayang kepada hamba Allah yang lain. Itu nombor satu. Mana-mana manusia yang ada rasa kasih, rasa sayang, rasa kesian dengan orang, dia hidup, dia banyak kesian dengan hamba Allah yang Ta'ala yang lain. Kan manusia lain ni kan hamba Allah Ta'ala. Dia kasih dengan orang tersebut, jadi dia nak bantu orang tersebut. Dia kasih dengan orang, dia sayang dengan orang tersebut, dia akan tolong orang tersebut. Dia sayang dengan orang tersebut, dia tak akan buat nanya orang tersebut. Rupanya mana-mana manusia yang kasih kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain, dia sayang dengan manusia, dia sayang dengan, termasuklah makhluk Allah Ta'ala yang lain, orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala sayang kat dia. Itu poin nombor satu. Sebab itu sahabat-sahabat yang ada di sini, yang mendengar malam ni, sebab itu kalau kata kita hidup atas muka bumi ni, kita kena belajar untuk kasih dengan orang. Belajar sayang dengan orang. Tambah kita sekarang musim PKP, kan? Berapa ramai manusia di kalangan kita yang tak mampu, kan? Kalau boleh, bagilah ada rasa simpati kepada orang lain, kan? Sahabat-sahabat, baru ni saya mengajak sajalah kongsi, no? Saya baru ni mengajak di satu surau online kan lah. Kita sebut berkaitan dengan beberapa perkara yang kalau boleh jangan kongsi dengan orang lain. Sebab perkongsian kita tu kadang-kadang menyakitkan orang. Kalau kita rasa kita sayang dengan orang lain, kita nak menjaga hati orang lain, kita nak sayang dengan orang lain, kadang-kadang ada benda-benda yang kalau boleh jangan ni sangatlah. Sebab perkongsian kita tu kadang-kadang menyakitkan orang. Simple lah. Contoh antaranya, kalau boleh jangan share dengan orang lah. Ni simpan untuk kita sendiri. Nombor satu, amalan. Amalan kita kalau boleh jangan share dengan orang. Maksudnya tak perlulah duk pergi cerita kat orang, tak perlulah duk beritahu orang, tak perlu. Siap sudah amalan kita simpan sudah. Amalan yang kita buat bukan kerana manusia. Amalan yang kita buat ini untuk Allah Ta'ala. Jadi simpan sudah. Tak payahlah duk pergi cerita, jumpa kawan-kawan cerita, saya ni alhamdulillah lah, PKP ni semayang tahajud tak tinggal lah. Cerita apa-apa, simpan lah. Saya ni musim PKP ni, kampung saya tu, taman saya tu, satu direct taman tu, semua saya bantu lah. Yang ni saya bagi berkah, yang ni lah, beritahu apa senyap dah. Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam keluar rumah bagi bantuan dekat 100 rumah. 100 rumah dia bagi bantuan. Siapa pun tak tahu. Fakir miskin siapa pun tak tahu. Buka pintu tengok ada barang, buka pintu tengok ada barang. Dan bila dia meninggal dunia, baru orang tahu, kata dia yang bagi. Sebab selepas dia meninggal dunia, barang tak sampai dah. Jadi amalan terus cerita dengan orang lah, simpan lah. Itu lebih baik. Yang kedua, jangan cerita dengan orang makan minum. Sebab tu makan minum kalau boleh jangan share, ambil Facebook ataupun bubuh dalam WhatsApp. Kita nak makan ramai-ramai dengan family, ambil gambar, hantar pergi share dekat adik-beradik kita yang sedang kena kuarantin. Ataupun kita duduk makan masakan mak, tiba-tiba kita snack gambar masakan mak, hantar pergi dekat adik-beradik kita yang duduk belah Johor, yang tak boleh nak balik. Ni contoh-contoh lah. Kita rasa benda tu simple, tapi perbuatan kita tu sebenarnya menyakitkan orang. Lagi jangan kongsi dengan orang harta. Harta jangan share sangat dengan orang. Jangan tunjukkan kekayaan kita. Tak perlu tunjuk lah. Harta kita nikmati lah. Harta yang ada pada kita nikmati lah. Tapi tak perlulah nak pergi share dengan orang, kongsi dengan orang. Kerana perkara tersebut akan menyakitkan orang. Dia memang menyakitkan orang. Tambah kalau yang melihat tu fakir miskin. Yang melihat tu orang-orang yang tak mampu. Bukan semua orang mampu macam kita. Bukan semua orang bernasib baik macam kita.
Jadi bila kita share dengan orang, kongsi dengan orang, itu akan menyakitkan orang. Tambah duk tunjuk pula pada orang kan. Orang lain musim PKP nak dapat pendapatan harian pun susah. Kita ni duk pergi tayang, kita dapat ratus ribu lah, jangan. Itu benda-benda simple ya. Lagi family. Family pun jangan tunjuk ke orang, simpan. Sebab bukan semua orang memiliki kebahagiaan berkeluarga seumpama kita. Jadi simpan. Ni contoh-contoh lah. Bila kita simpan disebabkan kita kasih. Takut orang sakit, takut orang kecil hati, takut orang tersinggung dengan perkongsian kita. Rupanya itu tanda kita mengasihi hamba Allah Ta'ala. Orang ini akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ni cara yang boleh kita ambil. Satu. Lepas tu kalau boleh belajarlah kasih dengan manusia lain. Satu. Yang kedua, al-mutajalisina fiyya, yang duduk bersama-sama ataupun yang saling duduk kerana aku. Yang kedua, orang-orang yang Allah Ta'ala kasih ni, Allah Ta'ala sayang orang macam ni. Bila Allah Ta'ala sayang, semua makhluk akan sayang lah. Orang-orang yang duduk di dalam majlis kerana Allah Ta'ala. Tak kiralah majlis yang diadakan itu majlis yang baik lah, majlis buruk bukan kerana Allah. Apa saja majlis yang baik yang dibuat, tujuan dia apa Ustaz? Nak Allah redha, nak Allah Ta'ala kasih, nak Allah Ta'ala redha lah. Apa saja pertemuan yang kita buat untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala, orang-orang yang duduk dalam pertemuan tu Allah Ta'ala kasih. Dan sahabat-sahabat ni macam contoh malam ni, kita jumpa secara online. Kadang orang kata, online biasa ya. Tapi kalau niat kita, aku mengaji malam ni nak buang sikit jahil, aku mengaji malam ni nak Allah Ta'ala kasih. Rupanya duduk kita di sini Allah Ta'ala kasih. Kita akan menjadi manusia yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga, saling mengunjungi satu sama lain kerana aku. Orang yang saling berziarah satu sama lain. Yang ni musim biasa boleh buat lah. Musim PKP tak upaya lah. Boleh dapat no? Tiga. Jadi kalau boleh ziarah. Ujung saya nak kongsi satu point dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pakat-pakat fikir tengok. Tengok. Dan yang keempat, baginda menyatakan, Allah Ta'ala menyatakan, orang yang saling menanggung ataupun memberi kerana aku. Maksudnya orang yang suka membantu orang lain. Orang yang suka membantu orang lain, orang ni Allah Ta'ala kasih. Boleh dapat saya kata no? Benda simple ya. Baik. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat perasan tak? Poin yang kita sebut tadi. Yang pertama, orang yang cinta kerana Allah. Orang yang duduk bersama kerana Allah. Orang yang saling menziarahi kerana Allah. Dan orang yang saling membantu kerana Allah. Saya nak kongsi dalam poin yang mudah lah. Tu yang malam ni saya tulis perkongsian info ya. Kita bukan nak mengajar malam ni. Kita nak ambil pengajaran. Sahabat-sahabat perasan tak? 4 poin yang kita kongsi tadi. Orang tua-tua kita dulu semua buat benda tu. Kalau perasan lah. Sama ada mak kita ke, ayah kita ke, tok kita ke, tok wan kita ke atas. Kalau sahabat-sahabat perasan, orang-orang tua dulu-dulu semua buat benda ni. Mereka duduk dalam kampung, contoh. Kalau perasan, duduk dalam kampung sahaja. Dia menganggap anak tu anak dia lah. Tapi dia menganggap anak orang lain pun seumpama anak dia. Dia nak anak dia berjaya, dia juga mengharapkan anak orang lain berjaya. Apa yang dia buat pada anak dia buat juga pada anak orang lain. Kalau sahabat-sahabat perasan, cuba bayang tengok suasana kampung. Kadang-kadang waktu maghrib, dia panggil anak dia balik. Dia akan suruh anak orang lain pun balik juga. Balik. Maghrib, balik. Sebab apa? Sebab dia kasih kepada anak orang lain. Kalau kita perasan lah. Saling duduk bersama-sama kerana aku. Kalau tengok orang dulu-dulu, orang kampung, orang tua-tua dululah. Cuba tengok apa sahaja program, apa sahaja majlis yang ada, yang dibuat. Mereka akan turun ramai-ramai. Bagi tahu lah program apa, gotong royong. Turun menerus kampung. Bagi tahu kata nak kenuri. Nak buat kenuri kahwin. Ada majlis kan kenuri kahwin tu dianjurkan oleh syariat. Turun kadang 1 minggu awal semua pekat turun berkampung di rumah kenuri. Yang ni bagi lembu, yang ni bagi kambing, yang ni nak support ayam, yang ni nak buat apa bilik pengantin, yang ni nak rebus telur. Suasana yang seumpama tu walaupun nampak simple, tapi orang tua-tua kita dulu buat. Kalau sahabat-sahabat perasan lah. Lagi, yang ketiga, berziarah.
Dan ni tak payah bincang panjang. Orang tua-tua kita dulu perasan tak? Dia orang kadang adik-beradik duduk jauh. Dia orang boleh, rumah sendiri ada, masing-masing ada rumah sendiri. Tapi boleh start kereta, start motor. Kadang jalan kaki je. Pergi rumah siapa? Pergi rumah adik-beradik, tidur rumah adik-beradik semalam, 2 malam, 3 malam, lepas tu balik. Nanti dia pergi rumah abang dia pula, duduk semalam 2 malam, menyembang roha-roha, syuk lusa balik. Tujuannya apa? Menghubungkan silaturahim. Dan mereka saling membantu sesama orang Islam. Maksud dia membantu, ini kita tak payah bincang panjang, tolong, bantu dan sebagainya. Rupanya kalau kita perasan orang tua-tua dulu, Allah Ta'ala bagi mereka mengamalkan perkara tersebut. Sebab tu kita tengok orang tua-tua dulu, kebanyakan mereka mati dalam suasana yang baik. Berkatlah hidup mereka, orang tua-tua dulu berkat. Sebab apa? Sebab mereka mengamalkan perkara yang Allah Ta'ala kasih. Sebab tu saya rasa sahabat-sahabat yang mendengar pada malam ni, saya rasa boleh kita ambil balik ni poin-poin yang seumpama ni. Tapi sekarang ni secara norma baru pula lah. Mungkin nak berziarah tu secara online, secara fizikal tak boleh. Tapi apa salahnya telefon, tanya khabar. Sekarang ada WhatsApp dan sebagainya kan. Sekarang ni untuk membantu, saya rasa boleh. Maknanya kalau boleh buat balik, siapa yang buat dia akan dapat. Tu ya poin yang kita boleh sebut ni. Manjada wajada. Siapa yang pulun dia dapat lah. Dan inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang akan mendapatkan sayang Tuhan, orang yang Tuhan akan sayang, antaranya yang mengamalkan perkara tersebut. Boleh no? InsyaAllah. Baik, hadis yang kedua saja kongsinya no. Hadis yang kedua boleh dapat no. Kalau ada soalan sahabat-sahabat boleh tulis dekat Facebook tu, yang mana saya tahu saya jawab lah. Malam ni perkongsian ya, kita bukan nak ni sangat ya. Hadis yang kedua, an Abi Dzarrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menganggap ringan segala sesuatu yang baik, meskipun bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. La tahqiranna, jangan kamu peleceh, jangan kamu pemain, jangan pandang remeh. Minal ma'rufi, dalam perkara-perkara yang baik ini, syai'an. Maksudnya jangan peleceh benda-benda baik, walaupun kita nampak benda baik tu kecil. Sahabat-sahabat tengok golongan sahabat kita, golongan tabligh, kadang ada ambil kayu sugi, tanya gigi tu. Kita nampak Allah kayu sugi, berus gigi banyak, ubat gigi pun ada. Kenapa nak pakai kayu sugi? Jangan pandang remeh benda kecil seumpama tu. Kerana boleh jadi ada kebaikan yang besar di sebalik dia satu. Yang kedua, boleh jadi amalan tu akan bawa kita ke syurga. Sahabat-sahabat, sedekah. Kita sedekah RM1. Masuk dalam tabung RM1 ya. Hari Jumaat kita bos RM1. Saya rasa tak ada siapa pun, saya rasa dalam yang mendengar malam ni, tak ada seorang pun balik di rumah tulis dia catat dalam diary, hari ni sedekah RM1. Saya rasa tak ada seorang pun yang rekodkan hak kita tak RM1 tu. Dan kita pun tak ingat pun RM1 tu. Boleh? Tapi kalau kita letak dalam tabung RM100, ambil RM100 letak, saya rasa seminggu kita ingat lah. Seminggu duk ingat, Allah, duit aku masuk dalam tabung tu RM100. Seminggu kita ingat. Sedangkan ulama antaranya Al-Imam, tak silap saya, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pernah menyebutkan, la amala arja lil qabul illa min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru anka wujuduhu. Aku tidak mengharapkan la arja amala lil qabul. Aku tak harap amalanku ni diterima. Maksud dia, amalan yang aku buat ni, aku merasakan, aku rasa amalan aku ni tak diterima. La amala arja lil qabul, tidak ada amalan yang aku harapkan penerimaannya, illa min amalin, melainkan amalan yang memiliki dua syarat. Maknanya dalam bahasa mudahnya Al-Imam Ibn Athaillah nak bagi gambaran pada kita, amalan yang Allah Ta'ala terima ni, dia kalau boleh bagi ada dua perkara ni. Yang pertama, yaghibu anka syuhuduhu, hilang daripada kamu persaksiannya. Maksud mudah dia, kamu buat, jangan ingat dah. Buat, lupa. Buat, lupa. Buat, lupa. Jangan ingat, jangan kenal, jangan ungkit. Itu.
Dan saya rasa kalau kata kita letak duit dalam tabung tu RM100, macam contoh tadi, letak 100 tu saya rasa kita ingat lama. RM100 dalam tabung tu ingat lama. Tapi kalau kita letak RM1, kita tak ingat pun. Satu. Yang kedua, wa yahtaqiru anka wujuduhu, dan menghina daripada kamu kewujudannya. Maksud dia di sini dalam bahasa mudahnya, amalan yang sifat yang kedua, kita buat amalan tersebut, kita rasa amalan tu banyak cacat, banyak kurang. Kalau kita letak RM1, mana ada orang bangga, aku sedekah RM1, aku sedekah RM1. Tak ada. Dia tak rasa apa pun, bahkan dia rasa malu lah. RM1. Tapi kalau sedekah RM100, dia rasa kemas, dia rasa seolah dia hebat. Macam tu lah. Jadi, antara poin yang kita boleh ambil, jangan hina benda baik walaupun benda baik itu kecil. Dan Nabi sebut di sini, walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri. Sahabat-sahabat boleh ambil poin di sini. Antara satu di antara adab yang perlu untuk kita hidup waktu berada dalam masyarakat ni, antaranya kita manih muka. Tu senang bahasa lah. Manih muka. Muka tu kena manih. Walaupun kita ada masalah, muka manih. Walaupun kita ada tekanan yang banyak, muka manih. Sembunyikan kesusahan kita, pamerkan wajah yang menggembirakan orang lain. Rupanya tu sunnah. Siapa tak ada masalah? Kalau sahabat-sahabat saya masalah banyak, Ustaz. Oi, siapa tak ada masalah? Semua ada masalah. Sahabat-sahabat kata suri rumah tak ada masalah, suri rumah ada masalah tak? Sahabat-sahabat rasa orang bekerja ada masalah. Orang tak kerja pun ada masalah. Semua orang ada masalah. Tetapi orang yang hebat, dia boleh sembunyikan masalah dia, dia tanggung masalah dia seorang diri, tapi dia pamerkan kegembiraan pada orang lain. Dan saya rasa sahabat-sahabat yang ada di sini, kita pun sama, no? Kita kalau jumpa dengan orang senyum pada kita, kita rasa selesa. Kita jumpa mana-mana orang, walaupun kita tak bercakap pun dengan dia, tapi muka dia manis, wajah dia berseri, manis lah senyum. Kita tengok muka tu, muka manis, kita pun seronok, walaupun kita tak kenal dia. Rupanya tu sunnah. Dan inilah satu adab yang sangat baik yang hari ini hilang. Lepas tu kita kalau boleh cuba praktik balik lepas ni, jumpa siapa pun senyum ya. Saya tak adalah pengalaman kan, tapi saya pernah ikuti satu kursus. Mereka buat kursus berkaitan dengan penampilan diri. Saya kongsi dengan sahabat-sahabat lah. Jadi bila kursus tersebut daripada pagi sampai ke malam, dan kami diminta untuk berkhidmat kepada masyarakat daripada pagi sampai malam juga. Tak apalah. Jadi buat kerja daripada pagi sampai ke malam ni dia letih. Rupanya bila letih, tapi kita perlu berhadap dengan masyarakat, kena jumpa dengan masyarakat. Jadi masa kursus tu dia orang ajak. Dia orang kata kalau tak larat macam mana pun dia kata cuba sebut perkataan tiga. Dia kata kalau tak larat macam mana pun jumpa orang sebut tiga. Jangan tiga. Kalau tiga Kedah tu dia lain. Kalau tiga utara tu dia lain. Ni bahasa KL lah, logat KL. Tiga. Dia kata sebutan perkataan tiga tu akan membuatkan muka kita ni senyum dengan sendiri. Jadi jumpa orang tak larat, tiga. Balik rumah tengok muka isteri, kita tak larat ni, tiga. Tengok muka anak-anak, tiga. Tengok muka ibu ayah, mak ayah tanya kerja macam mana, tiga. Okey lah. Tapi tak perlu sebut kuat-kuat kan. Maknanya menggambarkan keceriaan kita walaupun dalam keadaan terpaksa. Bagus sebenarnya tu, sangat bagus. Wallahu a'lam. Mungkin kita sama-sama dapat praktikkan pelan-pelan. Ada soalan tak? Sahabat-sahabat aku ada nak tanya soalan, boleh tanya di dalam ni nah. Okey. Boleh dapat sekat tu insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tu sedikit dua adab yang kita kongsikan. Kemudian adab yang seterusnya yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat di sini adalah berkaitan dengan isu ni pun satu adab juga, tapi saya rasa adab ini tak berapa sesuai lah untuk dibincangkan sekarang, sebab kita tak pergi rumah orang. Sebab kalau sahabat-sahabat nak kongsikan ataupun nak mendengar, saya boleh kongsikan sikit lah. Kita ambil perhatian sikit tajuk ni.
Mungkin selepas ini PKP dibuka, mungkin selepas ini PKP dibatalkan. Jadi kita boleh berada dalam keadaan suasana seperti sebelum ini. Jadi sama-sama beringat tentang ini. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Saya minta izin baca hadis ni dalam bahasa Melayu. Daripada Sayyidina Abu Shuraih Khuwailid bin Amru Al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, ini tanda orang ini adalah orang Islam dan orang beriman. Sebab orang beriman, antara rukun kita, rukun salah satunya percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, dan wajib untuk kita mempercayai perkara tersebut. Bahasa kampung kita ni, siapa-siapa orang beriman, Nabi sebut fal yukrim dhaifah. Nabi SAW menyatakan, muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Maknanya mana-mana manusia yang datang ke rumah kita, mana-mana orang yang mari ke rumah kita, dia dikira sebagai tetamu. Jadi bila tetamu, kita sebagai tuan rumah perlu memuliakan tetamu tersebut. Yang ni nanti kita bahas lah. Baik. Rasulullah SAW bersabda lagi, 3 hari 3 malam tamu itu, dan hari selebihnya sedekah. Baik. Sahabat-sahabat ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sebagai manusia ni, kita tak boleh lari daripada orang mai kunjung ke rumah kita, orang mari bertemu kita, ataupun kita bertemu dengan orang. Jadi bila orang datang bertemu dengan kita, maknanya kita sebagai tuan menerima kedatangan tetamu. Jadi bila menerima kedatangan tetamu, kita sebagai tuan rumah wajib bagi kita untuk entertain, melayani tetamu tersebut. Ini satu di antara tuntutan dalam adab hidup bermasyarakat. Kena entertain dia. Jadi saya cerita dalam bahasa mudah macam inilah. Tetamu yang datang ni, ada tetamu yang dia datang sekejap, ada yang datang untuk bermalam. Okey, ada 2 jenis lah. Tetamu yang datang sekejap ni jenis datang setengah jam, sejam, 2 jam, datang sembang-sembang balik. Ini tetamu yang biasa macam ni lah. Jadi tetamu yang datang seumpama ni, antaranya bila dia datang ke rumah kita, tanggungjawab kita nombor 1 sekali, muka kena manis. Muka perlu manis. Sebab kita perlu melayani, wajib melayani, menjaga hati dia. Satu. Kemudian menyediakan tempat duduk. Maksudnya bila dia datang, kena tunjuk tempat duduk, kat mana nak duduk. Kena sediakan tempat duduk untuk dia. Sebab tu adab kita sebagai tetamu. Kita pula kalau pergi rumah orang, kalau contohlah tetamu kata, mari. Tuan rumah kata, mari duduk kursi ni. Kita sebagai tetamu, kalau boleh duduk di tempat yang diajak, yang diatur oleh tuan rumah. Tuan rumah kata, mari kita duduk sini selesa sikit. Kita sebagai tetamu mari rumah orang ni, kita kena duduk di situ. Kita jangan bahasa kasarnya, jangan buat pandai pula. Ini tak syok, panas juga kita duduk luar. Ikut di mana tuan rumah atur. Sebab apa? Sebab perangaturan ataupun aturan tuan rumah tersebut, kadang-kadang dia ada kepentingannya. Boleh jadi dia nak jaga aib dia di tempat yang lain. Boleh jadi tempat yang dia sediakan itu tempat untuk tetamu. Boleh jadi bila dia duduk di situ, kita tak nampak apa aktiviti keluarga dia di sebelah dalam. Jadi dia dah ada siap dah. Jadi kita sebagai tuan rumah sediakan tempat untuk tetamu duduk. Bila tetamu tu duduk, 2. Mula-mula muka perlu manis, bahasalah dengan bahasa sekali. Kemudian sedia tempat duduk. Kemudian kalau boleh sediakan makanan. Makanan jangan lambat lah. Sediakan makanan atau minuman lah. Tak ada pun minuman lah. Sediakan minuman. Ambil minuman. Janganlah sampai setengah jam duduk cakap. Ayak tak sampai lagi. Setengah jam duduk menyembang. Ayak, tak ada apa langsung. Yang tuan rumah ni, yang tetamu ni, duduk tengok laluan dapur. Tengok bila ayak nak sampai ni. Bila ayak nak sampai ni. Contohlah. Patutnya tetamu kena cepat. Nabi sebut al-ajlatu minasyaitan. Gopoh-gapoh ni daripada syaitan. Melainkan 5 perkara. Maksud dia benda yang kita buat cara gopoh-gapoh ni, syaitan punya kerja. Tapi ada 5 perkara yang tu kena gopoh-gapoh. Antaranya membayar hutang. Itu kena gopoh, kena cepat-cepat.
Ada duit bayar hutang dulu. Ada duit bayar hutang dulu. Antaranya lagi menguruskan jenazah, kena cepat. Antaranya lagi mengahwinkan anak perempuan, itu pun kena cepat. Maksud dia kena buat kalut-kalut sikit lah. Bukan maksud dia hari ni kahwin hari ni juga ada kali itu maksud dia. Maksud dia kena buat bagi kalut sikit lah. Dan antara yang disebut di dalam senarai tersebut adalah melayani tetamu. Maksud dia tetamu kalau datang, kita kena buat kalut sikit, buat cepat sikit. Lepas tu kalau dia datang bawa air, tak, minum, bagi minum. Kemudian sembang dan sebagainya. Maksud dia kita perlu entertain dia. Sampai bila? Sampai habis. Sampai habis. Jangan tinggalkan tetamu tu. Tak apa duduk sana, saya ada urusan di belakang. Tetamu tu duduk, tu tak kena, sangat tidak beradab. Tunggu di situ sampai bila? Sampai habis. Sekali hadis yang kedua, sekali yang terakhir, saya akan sebut pula macam mana kita nak menguruskan tetamu nak balik. Sekali kita sebut. Boleh selesai. Bagi tetamu yang datang untuk bermalam, bila dia sampai di sini, bila dia sampai, contohlah dia musafir daripada tempat jauh, dia sampai di rumah kita, nombor satu sekali kita jemput masuk dalam rumah macam biasa. Tapi jangan bercakap dengan dia terlalu lama. Jangan bagi dia duduk di atas sofa dengan dia, isteri dia, mungkin anak-anak sekali. Kalau boleh biar dia duduk rehat 5 minit sudah. 5 minit, 10 minit cukup lah. Kita tanya apa abang, sihat ke perjalanan, okey tak okey tadi, ada roadblock tak ada roadblock ke, contohlah sikit je. Selesai daripada kita bercakap lebih kurang 5-10 minit, jangan panjang-panjang kerana mereka keletihan. As-safar nisful azab. Musafir ni dia separuh azab, separuh siksaan. Letih, bahasa muda dia letih lah. Tak nak bunyi jam. Tunggu sekejap Alright, semua boleh. Baik. Jadi bila dia sampai, duduk sembang 4-5 minit, jangan terlalu lama lah. Kerana mereka berada dalam keletihan. Bakal letih belakang. Jadi bila duduk selepas 5-10 minit, antara perkara yang kita kena buat adalah menyediakan tempat tidur. Maksud dia, maklumkan pada tetamu mana tempat untuk dia rehat. Bagi dia masuk dalam bilik, rehat dulu. Mungkin dia nak rehat, mungkin dia nak mandi dahulu, dia nak bersihkan badan, dia nak tukar pakaian ke apakah. Bagi tempat dulu. Bagi tempat. Bagi bilik, kemudian bagi tahu bilik air di mana, toilet di mana. Bagi tahu siap tu. Bilik di mana, toilet di mana, untuk dia berehat, untuk dia tidur. Termasuk juga kiblat, bagi tahu siap. Bagi tahu arah kiblat dia. Mungkin dia nak solat musafir, mungkin dia nak solat yang solat jamak yang belum lagi dibuat. Jadi bagi tahu siap kiblat di mana. Sekali dengan sejadah lah. Maksudnya tempat solat lah. Okey. Kemudian bila dia dah rehat dan sebagainya, bagi dia masa untuk berehat, untuk tidur dan sebagainya. Kemudian sediakanlah makanan untuk berikan makanan kepada dia. Itu antara beberapa kaedah lah. Dan berapa lama nak kena sedia makanan Ustaz? Dia datang tidur ni Ustaz. Baginda SAW menyatakan tetamu itu 3 hari. Maknanya dalam tempoh 3 hari kita wajib melayani dia. Apa yang kita belanjakan, maksudnya kita wajib untuk mengeluarkan perbelanjaan kita untuk membiayai dia. 3 hari tetamu. Yang dikatakan tetamu itu 3 hari. Boleh selesai. Tapi kalau dia duduk sampai 4, 5, 6, 7 hari, mana selepas daripada 3 hari itu, apa yang kita habiskan kepada dia dikira sebagai sedekah. Sedekah. Dan saya rasa sahabat-sahabat sedia maklum isu tu. Cuma poin kita nak sebut di sini, antara kewajipan orang Islam, antara kewajipan orang beriman, antara adab dalam kehidupan orang Islam adalah menghormati tetamu. Boleh Baik. Dan satu lagi hadis yang terakhir yang boleh saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a dhayfihi ila babid dar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam bersabda, sebahagian daripada sunnahku, yakni di antara cara kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang menghantar tetamunya sampai ke pintu rumah. Ini di antara min adabil Islam, min adab, daripada adab-adab yang baik yang ada dalam ajaran Islam. Kita sebagai tuan rumah, kita sebagai orang yang menerima kedatangan tetamu, bila tetamu tu nak balik, dia nak beransur pulang, dia nak balik lah bahasa mudah dia. Kalau boleh, sebagai adab kita dengan orang Islam, sebagai adab kita dengan makhluk Allah Ta'ala, kalau boleh, ikutlah dia sampai ke pintu rumah. Dalam perkataan mudah dia macam ni lah. Bila tetamu tu nak balik, sahabat-sahabat kan tengok dia turun pakai kasut dan sebagainya, kalau boleh kita sebagai tuan rumah, tunggu di depan pintu rumah tu, duduk depan pintu rumah tu kan, melihat kita panggil apa, suasana tetamu kita akan meninggalkan rumah kita, dia akan meninggalkan kita tu, ikut sampai ke pintu, bukan pintu pagar, maksudnya pintu rumah kita lah. Sahabat-sahabat duduk di pintu tu, tengok dia pakai kasut, tengok mungkin keluarga dia pakai kasut, sambil dia turun tu bagi tahu selamat jalan no, jalan elok no, insya-Allah, mudah-mudahan selamat sampai kan. Kemudian bila dia masuk dalam kereta pun, kalau boleh sahabat-sahabat tunggu dulu kan. Dia dah undur kereta, dia dah berlalu, keluarlah dia masuk ke jalan biasa. Sekira-kira dia berjalan tu, dia tak tengok belakang dah lah. Maksudnya dia bergerak tu, dia tak pandang kita dah. Jadi kita pun selesai masuk dalam rumah. Itu adab kan. Sahabat-sahabat jemput, sahabat-sahabat bekerja, kadang-kadang kita jemput guru ke, kita jemput ustaz ke, kita jemput ada sesiapa sahajalah, ataupun kita duduk di ofis di mana kita didatangi tetamu. Bila didatangi tetamu, sama juga, kita kalau boleh kena entertain dia, dan kalau boleh ikutlah dia sampai ke mana dia keluar daripada premis kita tu kan. Sahabat-sahabat kadang tengok di masjid, kadang-kadang ada guru datang mengajar lah. Sekarang PKP tak apalah, boleh sebut lah. Kadang musim guru datang mengajar di masjid, kadang-kadang bila habis selesai sembahyang isyak dan sebagainya, guru tu nak balik. Apa salahnya kalau ada satu orang pegawai masjid, tak kira lah pengurusi ke SU ke AJK pun tak apalah, sebagai wakil kepada pihak masjid, kalau boleh ikut ustaz tu sampai ke kenderaan. Ikut sampai ke kenderaan pun. Sekarang kenderaan ustaz ada petak khas, ikut sampai ke kenderaan. Ustaz tu pun nak kata, lasan no, bulan depan mai pula no, insya-Allah ada rezeki kita sambung mengaji no, baik-baik insya-Allah kan. Kemudian ustaz tu pun undur kereta, driver dia pun undur kereta, keluar daripada masjid, selesai Sebab apa? Sebab kita menguruskan masjid, kita kira tuan rumah lah kepada masjid tu. Jadi adab kita melayani tetamu ataupun mengikut tetamu sampai ke pintu rumah. Ni adab ni saya rasa, minta maaf no, sahabat-sahabat boleh tengok dia makin hilang. Ada setengah orang dia orang mari rumah dia boleh duduk. Orang balik dia buat tak tahu, ataupun dia sambil balik tu dia tetamu balik tapi dia duduk di tempat duduk dia. Ni antara adab-adab yang boleh mungkin kita boleh perbaiki sama-sama. Saya rasa banyak manfaat yang boleh kita perbetulkan sekiranya kita dapat memahami poin ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, banyak kalau nak kongsi tu banyak, tapi masa tak mengizinkan. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Bolehlah ada 4-5 yang kita kongsi malam ni. Saya rasa boleh kita ambil faedah dan boleh kita amalkan. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana nak mendapatkan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Tadi kita dah sebut ada 4. Kemudian hadis yang kedua kita sebut berkaitan dengan isu senyum yang kita sebut 3 tadi tu, perbincangan tadi sebut. Kemudian yang ketiga kita bincang berkaitan dengan tetamu yang datang tidur, datang tak tidur. Dan yang keempat berkaitan dengan kepulangan tetamu. InsyaAllah mudah-mudahan sebahagian daripada adab tersebut kita dapat ambil faedah dan manfaat. Banyak lagi adab-adab yang lain, nanti ada kesempatan kita kongsi lagi insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mohon maaf sebab tak sempat nak buat persiapan. Saya pun penat sikit lah, letih sikit, ada kerja sikit. Minta maaf banyak-banyak. Jadi cukup sekadar itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala
Yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa dan tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tawakal tu hidup dia paling tenang. So kalau apa yang ada yang membimbangkan nanti jadi tak jadi ni, okey tak okey nanti, dah tawakal pada Allah, yakin pada Allah tu akan jadi baik. Tapi hasilnya tak baik. Tak, itu sebaliknya adalah kebaikan untuk kita. Kadang tu dosa banyak, tak nampak apa tu takdir hikmah yang Allah Ta'ala berikan pada kita.